Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah saya akan membentangkan kajian kitab tafsir Al-Hakim karya Mustafa Abdul Rahman Mahmud. Terus kepada biodata. Nama sebenar beliau adalah Mustafa bin Abdul Rahman bin Mahmud bin Saleh. Dilahirkan tahun 1918 di Gunung Semanggol, Perak. Gelarannya adalah Pak Wah. Okey. Beliau adalah lepasan tinggi di Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, dan beliau juga merupakan antara orang Melayu terawal mendapat pendidikan di sana. Seterusnya, beliau merupakan anak sulung daripada 7 adik-beradik, iaitu Fatimah, Rokiah, Mahmud, Ustazah Kalsum, Dr. Ahmad. Manakala adik bongsunya telah meninggal dunia sejak kecil lagi. Dalam bidang akademik, beliau mendapat pendidikan awal di Pondok Al-Rahmaniyah yang telah diasaskan oleh bapa beliau, Haji Abdul Rahman Mahmud di Gunung Semanggul. Kemudian melanjutkan pelajaran di Sekolah Melayu Semanggul hingga darjah 5. Seterusnya pergi peringkat menengah di Madrasah Idrisiyah di Kuala Kangsar selama 6 tahun. Beliau sempat berguru dengan Ustaz Abdullah Fahim, iaitu merupakan antara ulama yang terkenal pada masa itu. Seterusnya beliau menyambung pelajaran ke Ma'had Ihya Al-Sharif yang ditadbir oleh Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Okay. Seterusnya, seterusnya karya penulisan. Okay. Beliau merupakan salah satu penulis yang berbakat, dan beliau ni cenderung untuk menulis kerana kesungguhan dan minat yang timbul dari dalam diri beliau sendiri dalam bidang penulisan. Selain itu, kerana antara faktor beliau suka untuk menulis adalah kerana tekanan hidup pada masa itu disebabkan Syekh Mustafa ini kehilangan kerja apabila tempat beliau mengajar di Ma'had Ihya Al-Sharif ditutup buat sementara waktu. Antara kitab-kitab yang masyhur, kitab-kitab yang dikarang oleh beliau, termasuklah kitab Hadis 40, Terjemah dan Syarah, kitab Terjemah Mukhtasar Abi Jamrah, kitab Pedoman Hadis, Junjungan Rasulullah, Sejarah Ekonomi Islam, dan pelbagai buku lagi yang dikarang oleh beliau. Seterusnya kita lihat kepada metod penulisan kitab Al-Hakim, karya beliau. Yang pertama, metodnya adalah menyatakan kata-kata aluan dan pujian. Tuan Guru Syekh Haji Abdullah Fahim menulis kitab tafsir ini telah memberikan kata pengantar untuk tafsir Al-Quran Al-Hakim serta mengemukakan pengiktirafan dan pujian kepada pengarang. Seterusnya menjelaskan maklumat surah, ini dengan menggariskan beberapa info penting, iaitu kedudukan surah sama ada Makkiyah atau Madaniyah, dan jumlah ayat daripada surah yang ditafsirkan. Seterusnya memberi terjemah surah. Ini yang pertama, dia menampilkan ayat Al-Quran. Seterusnya disusuli dengan pengertian dan tafsiran ayat tersebut. Seterusnya menyatakan keterangan dan hukum yang terdapat dalam ayat. Syekh Mustafa Abdul Rahman memberi keterangan ayat, seterusnya membahagikan sub topik sebanyak 1, 2 ataupun 3 bergantung kepada penafsiran yang ingin dikongsikan. Seterusnya beliau mengarang, beliau memuatkan ataupun beliau menyatakan ayat hukum yang ada dalam ayat tersebut. Seterusnya metod penafsiran kitab. Ada dua corak penafsiran. Yang pertama, tafsir bil maksur, iaitu dengan mengaplikasikan penggunaan tafsir dengan Al-Quran dengan hadis.
Yang kedua, tafsir bil ra'yi. Ini mengambil pandangan daripada kitab-kitab tafsir lain yang muktabar. Antaranya tafsir Al-Maraghi, tafsir An-Nasafi, tafsir At-Tabari dan tafsir-tafsir yang tertera di sini. Okey, seterusnya kelebihan yang ada dalam kelebihan kitab ini adalah memberi memberi subtopik yang sesuai untuk sesebuah ayat. Okey. Seterusnya menyebut kisah Israiliyat secara tidak keterlaluan. Okey. Antaranya contoh adalah bahawa telah diriwayat Abdul Isa alaihissalam mengaku kenabian dan telah menzahirkan mukjizat, maka ketika itu telah meminta oleh kaumnya supaya dijadikan kelawar. Lalu beliau ambil tanah lalu dirupakan dan ditiupkan padanya nyawa dan kelawar tersebut terbang. Okay, itu adalah antara kisah Israiliyat. Yang seterusnya kelemahan tafsir. Pertama, sesetengah ayat hukum yang tidak terperinci. Okay. Penulis meletakkan pendapat imam mazhab yang membahaskan hukum berkenaan secara terperinci, namun terdapat pembahasan yang tidak diperincikan dengan jelas dan hanya dinyatakan secara umum. Seterusnya, ayat mutasyabihat cenderung kepada suatu fahaman. Ini ayat mutasyabihat ni lebih cenderung ditakwilkan dengan fahaman ulama salaf. Ya, seterusnya sebab nuzul yang tidak terperinci. Okay. Seterusnya kesimpulan. Ya, kitab tafsir ini merupakan karya agung Syekh Mustafa Abdul Rahman dengan bantuan gurunya iaitu Haji Abdullah Fahim. Okay. Karya hebat ini adalah sebanyak 27 juzuk dan beliau tidak sempat mentafsir hingga 30 juzuk. Diharapkan tafsir Al-Hakim ini dapat diambil manfaat kebaikannya dan menjadi panduan umat Islam dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dengan lebih mudah dengan kefahaman yang menyeluruh. Dan kitab ini juga diharapkan mampu mencetuskan semangat untuk pembaca meneruskan pembelajaran dan berupaya mencontohi kesungguhan Syekh Mustafa Abdul Rahman dan gurunya dalam menghasilkan buku tafsir yang bermanfaat demi ummah pada masa kini dan masa hadapan. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.